Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sebelum kita mula, cikgu nak perkenalkan diri dulu. Okay, nama cikgu Ahmad Farhan bin Asris. Awak semua panggil cikgu Farhan. Okay, tahun ni cikgu akan ajar awak pendidikan seni visual. Jom kita mula. Okay, hari ni apa yang kita nak belajar ialah bahasa seni. Okay, selalu awak dengar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, tapi hari ni bahasa seni. Bahasa seni ni apa? Kita ada dua bahasa seni. Okay, yang pertama kita panggil unsur seni dan yang kedua prinsip rekaan. Okay, kedua-dua ni lah yang akan mewujudkan seni dalam hasil karya kita. Tanpa unsur seni dengan prinsip rekaan, hasil seni yang kita buat itu tidaklah berseni. Pertama sekali yang kita nak tengok, hari ni kita belajar satu ni je dulu. Belajar dua-dua nanti pening. Kita belajar satu ni dulu. Okay, unsur seni. Apa benda unsur seni ni? Okay, unsur seni ni kita ada, yang pertama ialah garisan. Okay, nanti cikgu akan terangkan apa benda garisan ni. Okay, unsur seni yang kedua, rupa. Okay, dalam seni kita ada garisan, kita ada rupa, dan yang seterusnya bentuk. Okay, dalam seni mesti ada garisan, rupa, bentuk, dan yang keempat jalinan, dan yang kelima warna. Okay, akhir sekali unsur seni yang terakhir ialah ruang. Okay, kita akan tengok satu persatu apa yang dimaksudkan oleh unsur seni ni. Yang pertama, garisan. Ya, apa benda garisan ni? Okey, garisan. Garisan ialah cantuman antara dua titik. Macam mana dua titik bercantum? Okey, macam ni. Okey, bayangkan juga ada titik A dan titik B. Okey, bila titik A bergerak ke titik B macam ni, okey, jadilah satu yang kita panggil garisan. Okay, dalam seni, unsur seni garisan, kita ada banyak jenis garisan. Kalau awak tengok dalam gambar yang cikgu tunjuk ni, okay, jenis-jenis garisan, kita ada garisan lingkaran. Okay, garisan lingkaran ni macam bulat-bulat tu. Okay, garisan seterusnya garisan bergerigi ataupun kita panggil garisan ni garisan zigzag. Okay, seterusnya ada garisan selari, garisan beralur, garisan berpusar, garisan bersilang, garisan bulatan. Bulatan ni kita buat bulat, jadilah garisan bulatan. Dan garisan ombak. Okay, kalau awak tengok buah apple ni, mesti awak ingat tahun lepas awak dah belajar kan garisan. Okay. Terusnya unsur seni yang kedua ialah rupa. Okay, rupa ni apa dia? Okay, dalam seni, rupa ni merujuk kepada pertemuan hujung garisan dengan permulaannya. Macam mana tu? Okay, macam ni. Okay, sama macam garisan tadi, tapi bila dia mula, garisan tu akan mula daripada titik mula, dia akan bergerak hingga ke titik akhir. Jadilah rupa. Ini kita panggil sebagai rupa. Okay, rupa ada dua. Rupa organik dan rupa geometri. Ya, apa beza rupa organik dengan rupa geometri? Okey, rupa organik, kalau awak tengok gambar yang cikgu tunjuk, ialah rupa yang awak lukis ialah bentuk alam atau bentuk hidup. Contoh dalam gambar ni daun. Okey, daun dia jadi rupa organik. Okay, kalau awak lukis bulat, petak, segitiga, bintang dan sebagainya, itu bukan organik. Itu kita panggil dia rupa geometri. Alright, kita tengok. Okay, ini rupa apa agak-agak? Okay, ni kita buat soalan sikit. Okay, cikgu lukis gambar daun. Okay, sekarang ni awak pilih, ini rupa geometri atau ini rupa organik? Okay, mana satu jawapan yang betul? A atau B? Okay, awak fikir dulu. Alright. Okay, jawapannya ialah B, rupa organik. Kenapa rupa organik? Sebab ni daun. Organik tu maksudnya benda hidup. Kalau geometri tadi bulat, petak dan sebagainya. Kita tengok slide yang seterusnya. Ni rupa apa?
Okey, contoh cikgu lukis gambar bintang. Okey, agak-agak yang mana satu? A atau B? Geometri atau organik? Jawapan dia A, geometri. Sebab bintang ialah rupa geometri. Okey, unsur seni yang ketiga ialah bentuk. Benda bentuk ni. Okey, bentuk ialah objek yang mempunyai luas. Okey, objek ada luas, tinggi, jisim dan permukaan. Okey, bentuk ni dia ada tinggi, dia ada rendah dan dia ada permukaan. Okey, macam mana tu? Apa yang dimaksudkan dengan bentuk? Okey, bentuk kita bahagi kepada dua. Yang pertama, bentuk konkret. Dan yang kedua, bentuk ilusi. Okay, apa yang dimaksudkan dengan bentuk konkret dan bentuk ilusi ni? Okay, bentuk konkret ialah bentuk yang kita lukis atau dalam seni kita yang boleh dirasa, kita boleh sentuh dan lihat. Macam mana tu bentuk konkret tu? Ini contoh bentuk konkret. Kita lukis gambar kereta. Kereta ni ialah bentuk konkret sebab kereta ni kita boleh pegang, betul? Kita boleh sentuh dan kita boleh rasa dia. Kereta ni wujud, ada di depan kita. Ini pula telefon bimbit. Ni telefon bimbit smartphone. iPhone 12. Okay, iPhone ni kita boleh sentuh, kita boleh pegang. Okay, disebabkan itu, ini kita panggil sebagai objek konkret. Okay, yang ni pula. Ini boleh rasa. Okay, ni bentuk konkret. Sebab kita boleh rasa aiskrim. Okay, yang kedua, ilusi. Ilusi ni apa dia? Okay, ilusi merujuk kepada sesuatu yang dihasilkan daripada kemahiran unsur seni. Okay, maksud dia. Ni contoh buah. Buah ni kita lukis dia. Okay, ni dah jadi satu bentuk ilusi. Sebab dia tak wujud, tapi kita lukis. Jadilah dia bentuk ilusi. Okay, selain buah, apa lagi bentuk ilusi? Okay, yang ni. Ejen Ali ni ialah kita panggil dia ilusi juga. Apa dia bentuk ilusi? Sebab dia tak wujud. Pernah awak nampak Ejen Ali ni pergi ke kantin kat sekolah? Tak ada. Ejen Ali ni manusia yang cipta dia dalam menggunakan komputer. Kita lukis dia dalam komputer dan kita tayang dia dalam TV, dalam YouTube, dalam video. Jadilah Ejen Ali. Okay, unsur seni yang seterusnya cikgu nak ajar awak ialah ruang. Apa itu ruang? Okay, ruang ni ialah jarak antara dua objek. Ada jarak dalam karya yang kita hasilkan tu ada unsur-unsur ruang. Di mana kita akan buat jarak antara satu objek tu dengan objek yang lain dalam hasil seni kita. Okey, sekarang ni gambar pemandangan di tepi pantai. Jadi dalam gambar pantai ni kita ada unsur ruang. Contoh ada semakin jauh, semakin kecil pokok tu kalau awak tengok. Ini kita panggil unsur ruang. Okay, ada dekat, ada jarak. Okay, ini ialah unsur ruang terbuka, luas. Kalau kita tengok pemandangan di tepi pantai ni sangat luas ya. Ada langit, ada laut dan ada awan. Okay, ini kita panggil dia unsur ruang terbuka. Okay, yang seterusnya ialah ruang sempit. Kita tengok sempit kan, gambar-gambar ni sempit kan. Ini panggil dia ruang sempit ya. Okay, ni gambar kalau awak biasa pergi dekat IKEA. Inilah dia gambar dia. Gambar ni cikgu ambil dalam web IKEA. Okay, ni ruang tertutup. Okay, kenapa tertutup? Sebab dia dalam rumah. Tengok ada dinding. Okay, kita ada ruang Tengok semakin jauh meja makan tu dia semakin kecil. Kat bantal kat depan ni dia dekat dengan kita, so dia jadi nampak macam besar sikit. Okay, ni kita panggil dia sebagai ruang tertutup.
Okey, seterusnya unsur seni yang seterusnya ialah warna. Okey, warna. Apa fungsi warna dalam seni? Okey, dalam seni, warna ni dia mewujudkan suasana dan perasaan. Okey, apa perasaan awak boleh gambarkan dalam seni, dalam hasil karya awak. Okey, warna. Okey, sekarang ni apa ni? Gambar orang tengah buat apa? Okey, gambar dia. Okey, warna kalau marah. Kalau awak marah, warna yang biasa kita guna ialah warna merah. Okay, warna merah ni menggambarkan emosi marah. Kalau gembira, kita biasa guna apa? Okay, contoh kalau gembira, hati kita seronok, kita boleh gambarkan perasaan dengan menggunakan warna biru. Okay, warna panas. Bila awak tengok dalam gambar ni, kalau warna panas yang biasa kan dikaitkan dengan warna panas ialah warna merah, warna oranye ataupun warna kuning. Okey, ketiga-tiga ni ialah warna panas. Okey, kenapa panas? Sebab contoh api. Api panas kan? Okey, api dia warna apa? Api dia warna merah atau kuning. Okey, unsur seni yang seterusnya ialah jalinan. Apa dia jalinan ni? Okey, jalinan ni kepada bukan hijab jalinnya, nama je lebih kurang. Tapi jalinan dalam seni, apa dia jalinan dalam seni? Okay, jalinan dalam seni merujuk kepada kesan pada permukaan objek. Jalinan. Okay, jalinan ada dua ya. Jalinan sentuh, jalinan tampak. Okay, dalam hasil karya awak tu, awak boleh hasilkan jalinan. Jalinan yang berunsurkan sentuh ataupun tampak. Sentuh ni dengan menggunakan tangan lah. Yang seterusnya tampak. Tampak ni apa yang awak boleh lihat dengan menggunakan mata. Jalinan sentuh. Apa dia jalinan sentuh ni? Jalinan sentuh, okay, contoh durian. Kalau awak lihat, kalau awak kaitkan durian dengan jalinan sentuh, kita boleh kaitkan durian ni dengan jalinan sentuh tajam. Serang, jalinan sentuh yang awak boleh rasa ialah kasar. Bila awak sentuh kerang tu, awak boleh rasa permukaan dia yang kasar. Tampak. Okay, apa benda jalinan tampak ni? Okay, macam tadi saya cakap, jalinan tampak ni melibatkan penglihatan awak. Apa yang awak boleh lihat? Apa jalinan yang awak boleh lihat dengan okey, kita tengok sini kuda belang. Okey, kuda belang ni kalau kita lihat jalinan yang kita nampak ialah belang-belang ni kan. Belang-belang ni hitam putih. Okey, belang-belang hitam putih ni kita panggil dia sebagai jalinan tampak. Ialah harimau. Kalau awak tengok harimau ni pun sama, dia ada belang. Okay, ni kita panggil sebagai jalinan tampak. Okay, kesimpulannya, apa yang telah kita belajar hari ni ialah unsur seni. Tajuk yang kita belajar hari ni satu je dulu. Patutnya kita belajar dua, unsur seni dengan prinsip rekaan. Tapi nanti awak pening. Kita belajar satu-satu dulu. Kita ada banyak masa lagi untuk kita belajar yang lain-lain tu. Yang hari ni kita belajar satu ni dulu, unsur seni. Unsur seni yang pertama kita belajar tadi apa? Cuba awak ingat balik. Unsur seni yang pertama ialah garisan. Yang ni yang garisan tadi yang cikgu terangkan. Ada garisan berlingkar, ada garisan putus-putus, ada garisan selari, ada garisan bersilang. Ni kita panggil dia garisan. Yang kedua apa? Cuba awak ingat balik apa yang cikgu sebut tadi. Yang kedua ialah rupa. Bila garisan mula hingga ke akhir dah bertemu ke titik mula dia balik, dia akan membentuk rupa. Rupa tadi ada berapa? Rupa apa? Rupa organik dengan rupa geometri. Lepas rupa yang cikgu sebut tadi, bentuk. Bentuk, kemudian unsur yang keempat, jalinan. Jalinan tampak dengan jalinan. Jalinan yang seterusnya jalinan apa?
Jalinan tampak dan jalinan sentuh. Yang seterusnya tadi kita sebut warna. Warna ni yang kita nak gambarkan emosi kita lah dalam seni. Ada marah, kalau marah kita boleh guna merah. Kalau kita gembira boleh guna warna biru contohnya. Dan ruang tadi contoh ruang luas di tepi pantai, ruang sempit, ruang tertutup. Saja yang kita nak belajar hari ni. Untuk latihan, cikgu nak awak jawab kuis yang cikgu dah buat ni. Kuis ni dia ada unsur-unsur kebat. Cikgu nak awak cuba jawab. Cara nak jawab, awak buka link dalam WhatsApp, cikgu ada bagi link, ataupun boleh scan QR code ni, dan link pun cikgu ada bagi. Kepada kalau awak tertanya-tanya, seni hari ni kenapa tak ada lukis-lukis? Kita nak buat ulang kaji dulu. Sebelum awak melukis, sebelum awak buat projek seni, hasilkan karya, cikgu nak awak tahu dulu apa tu bahasa seni, garisan semua tu, sebab nanti awak akan buat dalam projek seni. Itu saja daripada cikgu hari ni. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.